yang berkisar tentang overhead. So in the last topic number 4, we learn the process how to allocate overhead costs if we don't know how much the cost overhead used for each product, right? So kita akan come up dengan satu rate OH. So OH itulah yang akan kita gunakan untuk kita charge cost of overhead to the product in the production. So berapa produk ini guna untuk cost overhead tersebut. Okay. So the next method, instead of yang kita belajar 4 step tersebut, itu kita panggil dia sebagai traditional method. Ada orang panggil traditional method, ada orang panggil absorption method, kaedah serapan absorption method. Okay. Selain daripada kaedah tersebut, sekarang nowadays most of the company, kalau topik overhead yang traditional itu, dia hanya fokus kepada production center. So maksudnya kita akan alihkan semua cost overhead duduk di dalam production center. So maksudnya cost overhead adalah cost yang berlaku di dalam cost of center, production center ataupun service center. Itu yang akan kita ambil kira. Berbeza dengan kaedah activity based costing, dia juga adalah pengiraan overhead, tapi pengiraan overhead yang berkisar ataupun yang memfokuskan kepada activity. So instead of kita asingkan cost berdasarkan cost center, of that department. Okay, itu yang kita namakan sebagai activity based costing. So itu beza traditional method dengan activity based costing. Kalau activity based costing, dia mengkelaskan cost overhead itu berdasarkan activity yang berlaku di dalam production. Tetapi kalau traditional method, dia mengkelaskan cost overhead tersebut berdasarkan cost center di dalam production. Maksudnya service center, production center. So dia ada center of cost. Kawasan mana yang berlaku cost. Tapi kat sini berdasarkan activity. Itu dia punya the main difference between these two method allocation overhead. Okay, so you boleh baca because of the high technology manufacturing service environment. Okay, boleh bacalah di sini. Okay, so maksudnya typically cost system are classified into direct costing system. Ini adalah prime cost. Traditional, so ini adalah overhead. Topik number 4 yang kita belajar. So yang next yang ini adalah activity based costing. So itu beza dia. Activity based costing is a new way of accounting for overhead cost. Ini juga berkisar tentang overhead, tapi kita refer dia sebagai ABC. The difference between these two costing system is how they treat the overhead cost. Macam saya kata tadi, kalau traditional method, dia treat overhead cost based on cost center, production center, service center, itu dia punya classification of cost overhead. Tapi kalau kita menggunakan kaedah ABC, classification of overhead is based on the what activity involved in that production department. Apa aktiviti yang kita jalankan. So apa yang saya maksudkan sebagai activity? So let's say, okay, so nanti kejap lagi lah kita akan cerita juga. Let's say dalam production tersebut, kita nak buat kek. So apa aktiviti yang involve dalam production kita nak menghasilkan sebuah kek? Adakah production belian, production timbang-timbang, timbang berapa sukatan 500 gram, 300 gram tepung, 200 gram gula, itu dinamakan sebagai aktiviti. Tapi kalau kita traditional method production, kita center adalah center mengadun kek. Itu kita namakan sebagai cost overhead. Di situ apa yang ada dalam cost overhead tersebut. Tapi kalau ABC, apa aktiviti yang ada di dalam department mengadun bahan tersebut. Ada timbang, ada uli, ada campur barang. Itu yang kita namakan sebagai aktiviti. Okay, okay, ini di sini adalah dari segi limitation. So ada sedikit kelemahan di dalam traditional costing yang menyebabkan wujudnya kaedah baru untuk allocation overhead menggunakan kaedah ABC, menggunakan kaedah activity. So kalau apa limitation traditional, production overhead increase while labor hour decrease due to automation. Traditional costing focus on department, cost center and division, not focus on activity. And the emphasis is cost product for stock valuation purpose. So you boleh bacalah apa limitation traditional, kenapa kita menggunakan activities. Okay, so saya terus nak pergi dekat activity. So activity based costing adalah proses identify the cost
and all activity allocate, apply and assigning or tracing cost to the product. So ini adalah definition by CIMA, Chartered Management Accounting. So this process of costing, you have to monitor the activity which involve to tracing the resources consumption and costing a final products. Okay, boleh baca. ABC juga kita panggil sebagai kaedah one stop cost attribution system. Okay. Cost attribution is the process of relating cost to the cost center or cost unit using allocation or cost apportionment. Okay, so kat sini ada beberapa step. Macam mana kita nak kira ABC? So step number 1. So kena faham dia ada berapa step ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So hari ni kita akan belajar step 1 sampai step 4. Okay, kita akan belajar sampai step 4 saja. Tapi kita tahu 5, 6 nanti kita sambung next week. Okay, very simple. So ada term-term yang awak kena faham. So the first one, bila kita nak buat ABC, we have to identify all the activity which support to the production. Apa aktiviti yang involved? So contohnya typically activity inspection, setting up machine, moving materials around the factory and purchasing of material. Itu aktiviti yang wujud dalam production. Inspection macam quality control, nak check barang tu berapa banyak. Setting up machine tu kita kena setting dulu berapa tebal, berapa tinggi, berapa banyak nak potong. So itu kita namakan sebagai activity. Moving material, hantar material A, material B, material C ke setiap kawasan. So for example, kita ada purchasing material. Purchasing material juga dikira sebagai activity involved in the buying department, untuk department pembelian, plus inspection department, legal department and accounts department. So maksudnya kalau kita buat aktiviti purchasing material ini sebagai kaedah untuk asingkan cost overhead, is more better sebab purchasing material dia merangkumi banyak departments. Maksudnya dia ada banyak department. So some department may carry out several activity. For example, personnel department may responsible for recruit, keep staff record, industrial relation and training. So itulah contoh-contoh aktiviti kat sini lah. Purchasing material, inspection, setting up machine. And don't worry, aktiviti di sini biasa dalam soalan dia akan sediakan lah, dia akan nyatakan apa aktiviti yang involved. Tak perlulah kita nak mengenal pasti apa aktiviti tersebut. Tapi kita kena faham lah, oh ini aktiviti dia, okay, then that is the activity. So kita kena kenal pasti apa aktiviti yang wujud untuk that department. Okay, second, lepas kita kenal pasti aktiviti, kita kena specific the cost each activity. So berapa cost untuk aktiviti tersebut? So let's say aktiviti purchasing material. So berapa cost kita nak beli material tersebut? Let's say aktiviti movement material. So berapa aktiviti movement of material? So di situ the cost that relate to the activity kita panggil dia sebagai cost pool. So kena faham term cost pool. Pool ni kolom, cost ni cost lah, maksudnya apa jumlah cost untuk aktiviti tersebut. Is similar to the cost center, dia lebih kurang sama macam cost center. However, cost pool is not contain any apportion cost. Dia tidak apportionkan. Cost pool adalah how much the total cost of activity. Okay, berapa aktiviti cost tersebut. Okay, itu dinamakan sebagai cost pool. Lepas kita tahu berapa cost pool untuk aktiviti, third, kita kena kenal pasti find out what caused the value of cost pool to be increased. Apa faktor yang menyebabkan cost pool tadi meningkat. So the factor cause that value the cost pool change is called as a cost driver. So faktor yang menyebabkan cost aktiviti tersebut meningkat, kita panggil dia sebagai cost driver. Okay, driver yang bawa. So dialah yang menyebabkan cost aktiviti tersebut meningkat. Maksudnya let's say purchasing materials. Tadi aktiviti purchasing material. So let's say jumlah aktiviti cost purchasing material adalah sebanyak 10,000 lah let's say. Kita beli material, cost dia adalah 10,000. So 10,000 itu kita panggil sebagai cost pool. So apa faktor yang menyebabkan cost beli material itu akan meningkat? So awak rasa apa? Let's say kita nak buat kek. Kita nak beli tepung. So kita beli tepung biasa 10,000. So 10,000 itu kita panggil sebagai cost pool lah, jumlah cost activity purchasing materials. Apa faktor yang menyebabkan purchasing materials itu meningkat? So ni kat sini ada example lah kat situ.
Okay, apa rasanya? Anyone can give? Apa yang faktor menyebabkan kita punya belian materials itu meningkat? Anyone? Gaji driver. Gaji driver, dia tidak menyebabkan driver. Kita beli 10,000 kilo tepung pun, driver masih seorang. Kita beli 5,000 tepung pun, driver masih seorang juga yang bawa lori tersebut. Okay, kita baca ayat kat sini ya. For example, if the cost of material purchasing activity tend to increase, when the number of purchase order goes up, then the purchase order will be the cost driver. Let's say lah, ini maksudnya inilah cost driver, purchase order. Purchase order ni lah yang faktor menyebabkan cost purchasing materials tadi meningkat. Itu purchase order ini kita panggil dia sebagai cost driver. Okay, itu kalau aktiviti purchasing material. Let's say aktiviti kita tadi ada aktiviti inspection. So inspection ni let's say awak nak lepas siap barang, kita kena check menepati tak QC, semua quality control lah di situ. Okey, apa faktor yang menyebabkan kos untuk aktiviti inspection ini meningkat? Anyone? Inspection. So inspection, let's say kita dah siap barang. So kalau 10,000 yang siap, so maksudnya kos dia adalah 10,000. Tapi kalau lagi banyak barang yang dah siap, lagi tinggilah kos inspection. So bermaksud kat situ cost driver untuk inspection, the best one adalah the number of unit output. So berapa barang yang siap, number unit output. So itu adalah driver untuk increase the cost activity inspection. So awak kena faham dia punya driver tu apa untuk setiap aktiviti. Dan jangan risau juga, driver juga akan dinyatakanlah apa driver untuk aktiviti tersebut. Cuma berapa volume driver tu yang awak kena identify. Berapa jumlah driver, bukan driver pemandu ya, maksud saya berapa jumlah cost driver yang kita perlukan untuk cost pool tersebut. Okay, so itu yang ketiga. Kena tahu apa itu cost pool, kena tahu apa dia cost driver. Lepas kita buat cost driver, kita akan cari cost per unit of the cost driver. Ini formula dia, hanya value of cost pool. So cost pool yang tadi kita dapat tadi for the period bahagi dengan volume cost driver in that period. So formula kat sini adalah RM. Cost pool tu mesti dalam RM. Cost pool bahagi dengan cost driver. So cost driver ni dia boleh jadi macam unit ke, dia boleh jadi numbers ke, dia boleh jadi RM juga, dia boleh jadi hours. So di sini adalah sama macam kaedah pengiraan OH. So kalau kita traditional method sebelum ni, yang ke atas ni adalah total production overhead. Tapi untuk activity based costing, yang ke atas ni adalah cost pool. Dia punya status dia sama macam OH. Okay, itu status dia lah. Bahagi dengan cost driver. Cost driver kalau dalam traditional kat bawah tu kita panggil dia activity level. Untuk department itu apa yang activity level dia ada. Tapi cost driver kat sini apa faktor yang menyebabkan cost pool itu meningkat. Itu beza OH dan juga activity based costing. Tapi kalau dalam traditional kita panggil dia sebagai OH. Kat sini kita akan panggil dia cost driver per unit. Okay, cost driver unit. Cost driver per unit. Dia sama macam OH. Okay, OH ni dalam traditional, CDU ni dalam ABC. Okay, itu beza dia. So hari ni kita akan belajar sampai situ sajalah. 5, 6 tu tak ada. Okay, so 5, 6 nanti kita akan belajar the next class. So hari ni kita akan buat illustration number 1. Okay, tengok sikit illustration number 1. Kita akan belajar step 1, 2, 3 dan 4. See, kita tengok Ranjay own a small Christian engineering factory. So dia ada 2 specialized product, dia ada buat 2 produk. Allimeter and barometer. Set out the budgeted. So kat bawah ni adalah budgeted.
So bila dalam costing ni kena faham budgeted, kena faham actual. So that is the most important. Operating data for both products. So ada dua produk, Alimeter and Barometer. Kita dia bagi selling price per unit, variable cost per unit. So bermaksud cost classification kat sini dia menggunakan classification of behavior. Instead of dia nyatakan kat sini materials, labor, tapi dia menggunakan perkataan variable. So variable di situ menunjukkan classification by using behavior method. Ini cuma adalah chapter number 1 Dan ingat balik, dulu kita belajar kan, pengkelasan cost tu ada behavior, ada normality, ada factor dan sebagainya. Lepas tu dia bagi machine hour per unit yang digunakan untuk produk Alimeter adalah 5 jam, 2 jam untuk Barometer dan juga output per week. So nampak dia selalu costing dia suka main dekat per week, per month, per year. So kena tahu per week. So per week ada 120 dan 200. Weekly, memang dia bagi weekly overhead cost. So dia dah nyatakan overhead cost kat sini. So dia dah nyatakan activity. So dia dah tahu activity 1, 2, 3, 3 saja. Setting up machine, storing and issuing materials, maintenance. And also dia dah bagi tahu cost driver. Macam mana saya kata, jangan risau, dia akan bagi tahu. So driver dia sini number of batches. So maksudnya batches ni kita namakan kalau dalam production dia sebagai group of batch. Macam awak lah batch, awak masuk batch berapa? Awak masuk tahun lepas kan? 20, masuk Julai 2020 kan awak masuk. So awak adalah batch PDA Julai 2020. Maksudnya batch kumpulan. Kalau kita produce pen pun satu batch maybe ada 1000 jenis pen yang design macam ini. Main nampak ke tidak lah saya tunjuk pen tu kan, Wallahualam. Okay, so itu batch tu macam group of production lah, batch. Lepas tu storing, material requisition. So dari segi store dan issue materials, apa driver yang menyebabkan cost issue material itu bertambah? Banyaknya request. Banyak orang request nak guna material, so lagi tinggilah cost activity issuing materials. Maintaining machine. So cost driver dia lah machine hour. Lagi lama awak guna machine tersebut, lagi banyaklah cost nak maintain. Itu dinamakan sebagai driver dan juga activity. Dan juga dia bagi tahu cost pool. Berapa jumlah cost untuk aktiviti setting up machine? 800, 600 machine is 1000. That is cost activity. Dan sekali adalah overhead lah, kita panggil dia sebagai overhead. Di sini adalah overhead, tapi overhead berkelaskan kepada activity. Okay, next. Dia bagi tahu Alimeter, Barometer produce in batch 40 unit at time. So maksudnya satu batch dia akan produce 40 unit. Satu production, satu batch 40. Both kedua-duanya made from 4 separate item and 4 material requisition are needed for each batch. Maksudnya setiap kali nak siapkan 40 unit, kita memerlukan 4 materials requisition. Setiap kali kena ada request 4 kali nak request material untuk siapkan 40 unit batch. Okay, so you have to calculate profit for the week untuk produk ABC. Menggunakan kaedah ABC. Cost and profit menggunakan ABC juga. Cost and profit for each product using absorption. So ini dia nak suruh buat comparison berapa profit dan juga cost kalau overhead menggunakan traditional method dan juga kalau overhead menggunakan kaedah ABC. Alright. So the first step yang kita kena buat di sini, kita akan buat A ni saja. A ni pun tak habislah kita buat. So kita akan buat step 1, 2, 3 dan 4. So step 1 activity dah settle. Ni dia dah bagi tahu. Step 1 tadi kita kena identify activity kan. So activity dah settle dah step 1. Lepas step 1 activity, kita kena tahu apa tadi step number 2. Kita kena tahu cost pool. Cost pool pun dia dah tahu, dah bagi tahu dah activity ni berapa cost pool dia. Dia dah bagi tahu dah. Okay. Step number 3, dia suruh buat apa? Cost driver. So cost driver pun kita dah tahu. Cost driver kita dah tahu. Kita dah tahu apa cost driver dia. Yang kita tak tahu adalah volume cost driver tersebut. Berapa nilai driver dia?
Okay, number of batches ni. Berapa batches dia? Batches. Berapa material requisition dia? Berapa jumlah machine hours dia? Kita tahu what is cost driver, what we don't know, how much the volume of driver. Alright? Okay, itu yang kita kena selesaikan. Dan yang step yang keempat, kita kena cari, macam saya kata, formula yang keempat ni tadi adalah cost pool bahagi dengan volume cost driver, bahagi dengan cost driver. Takkanlah tadi kita bagi dengan cost driver. So kat sini 800 RM bahagi dengan, takkan number of batches pula kan. Kita tahu number of batches tapi kita tak tahu berapa volume dia. Itu yang kita nak cari. Okay. Sometimes ada soalan, dia dah bagi step nombor 1, dia dah bahagi step nombor 2, dia bagi juga step nombor 3 berserta volume. Ada juga dia dah bagi volume. So, senanglah kerja awak di step nombor 4. Tapi untuk soalan ini, dia bagi tahu what is driver, what we don't know how much the volume. So, we have to find out by your own how much the volume of the driver. Kalau dia dah bagi, senang kerja awak. Okay. So, sekarang kita kena tengok weekly. Okay, so macam mana kita nak buat? Dia maklumat di sinilah yang akan kita gunakan untuk kita identify berapa volume driver tersebut. Okay, so kalau dalam soalan macam mana nak jawab, so kita akan jawab A kat sini dan buat dalam table. Activity step number 1, cost pool, driver, volume driver, baru cost driver per trip. So kat sini buatkan table dia activity. Okay. The next one, cost pool. Cost pool tulis penuh lah, saya tulis pakai mouse ni susah sikit. Lepas tu cost driver. So nombor 3. Nombor 3 ini 3.1. Ni 3.2 which is volume dia lah. Volume dia ni. Volume ni 3.1, ni 3.2. Okay, volume dia berapa. Okay. Itu kita panggil dia sebagai apa nama ya, tajuk dia saya pun dah lupa kejap, tengok buku balik. Okey. Kita panggil dia apa? Ada orang ke tak ada ni, senyap je ni macam cakap sorang-sorang pula. Ada yang nampak ya saya ajar ni. Cross driver volume. Kalau dalam kelas tu nampak mata seorang tak pandang saya ke, pandang orang lain ke kan. Kalau pandang orang lain boleh baling dengan duster. Sekarang ni dalam online ni tak tahu dia pandang orang lain ke, dia dengar saya ke tidak ke. Wallahualam, saya bersangka baiklah semua orang mendengar kepada saya. Okey, ni nombor 4, kita akan cari cost driver per unit. Cost driver per unit. So ini kena buat dalam ni. Kena buat dalam table. Wajib buat dalam table. Mudah untuk awak dan mudah untuk saya. Okey, so kita nyatakan aktiviti yang pertama, 2, 3. So yang pertama tadi apa? Inilah setting up machine, storing. Tulis baliklah. Setting up machine. Saya malas nak tulis penuh-penuh. Awak tulis baliklah penuh-penuh kan. Lepas tu storing and issuing material. Storing, issue material, saya tulis short form saja. Lepas tu maintaining machine. So maintaining machine. Okey. Lepas tu kita masukkan cost pool dia. So cost pool ni nilai dia adalah RM. So RM cost pool dia adalah 800, 620, 1000. 800, 620, 1000. Lepas tu cost driver. Cost driver dia ni lah kan, number of batches. Number of batches, tulis balik, salin balik, material requisition, okay, requisition, lepas tu machine hour. Machine HR, okay. Lepas tu volume ni yang kita nak cari. Okay, sekarang kita tengok number of batches dia punya driver. So sekarang, how much the number of batches for the activity store setting up machine. So sekarang kita tengok alimeter and barometer produce in batch 40 unit at time. So berapa batches yang kita perlukan? Berapa jumlah batches yang ada? 40. Macam mana dapat 40? Macam mana dapat 40? 40 ni dia bagilah kan? So sekarang kita tengok production unit.
So 3 darab 4. Saya kena lupa kejap. Okay. So number of batches adalah kat sini kita ada machine hour, kita ada output 120. So 120, 4,200. So 120 ni adalah jumlah unit production. So bahagi dengan 40 batches. So berapa batches? Sebab dia kata dalam produce in batch 40 unit at time. So kat sini adalah batch size. Maksudnya satu batch ada 40 unit. So berapa batch yang ada untuk produk unlimited? 120 bahagi 40 dapat berapa? 3. 3 batches untuk produk unlimited. Berapa batches untuk produk barometer? 200 bahagi dengan 40. Kita dapat 5. So berapa batches kat sini? 8. So inilah jumlah batches, number of batches kita yang ada. Sebab kat sini 40 unit. So bermaksud satu batch ada 40 unit. Okay, so sekarang dia produce 120 unit. Berapa batch yang perlu kita perlukan? Berapa kumpulan yang perlu kita produce untuk dapatkan jumlah production 120 unit? So maksudnya setiap kali produce 40 unit. So bermaksud kita kena ada 3 kali batches production. Di sini kita memerlukan 40 ni tadi 5 kali batch production. Okay, faham? Ada soalan? Boleh? Boleh proceed? Boleh. Okay. Okay, yang kedua, material requisition. So kat sini balls are made from 4 separate item and so 4 material requisition are needed for each batch. So kita tahu tadi, untuk produk unlimited kita memerlukan 3 batch. Okay. Berapa material requisition yang perlu kita buat untuk menyiapkan 3 batch di sini? So 3 darab dengan berapa? 4. 3 darab dengan 4. So 3 darab 4 dah berapa? 12. So ni tadi 5 batch kan? So kita memerlukan 4 kali request material. So kita darab dengan 4. So berapa? 20. Betul kan? 5 darab 4, 20. Betul lah. So 3 darab dengan 4, 5 darab dengan 4. So bermaksud 12 tambah dengan 20. So 12, tahulah macam mana dapat 12 ni ya. Ini pun 20. So berapa jumlah material requisition? 32. 32. Alright. Okay, next machine hour. So machine hour kat sini dia kata machine hour per unit. Maksudnya satu unit memerlukan 5 jam. Kalau kita produce 120 unit, berapa jam yang perlu kita kan guna untuk machine hour untuk menyiapkan produk unlimited? So, 5 darab dengan berapa? Asyik P je tu kawan lain lah. 5 darab dengan berapa? Oh, mak engkau. Engkau. 120. Pandai. 5 darab dengan 120. Mana tadi? 5 darab dengan 120 unit. So, dapat berapa machine hour? 600 hours. Untuk barometer? Darab dengan? 200. 200. So berapa hours? 400 hours. So 400 tambah 600 dapat berapa hours? 10,000. 10,000. Oh biar betul 10,000. 1,000 nak weh. 1,000 je. 1,000. Pandai 1,000. Okey, sekarang macam mana nak kira cost driver rate per unit? So RM berapa? Cost pool bahagi dengan cost driver volume. 800 bahagi dengan berapa volume cost driver? 8. Pandai. Dapatlah cost driver unit. Kat sini RM 620 bahagi dengan 32. Ini RM 1,000 1K bahagi dengan 1K. So dapat berapa? Okay, kirakan untuk saya berapa aktiviti number 1? 100.
100 ya? Oh, 100 lah kau. RM 100 per unit Per per number of batch. So, ada mak kau. Sama juga. Apa pula kacau saya. Samalah kalau OHA kan. Kalau kita kira OHA dulu. Kan saya kata mesti RM RM2 per apa? Direct labor hour ke? Machine hour ke? Sama jugalah dengan cost driver rate ni. Mesti RM per watt. Watt dia tu adalah driver dia lah. Driver dia adalah yang ini. Okay. So, second activity dapat berapa? RM 19.375. 16.3 19. berapa? 19 375. 38. Berapa ni 75, 78 mahal ni. 19 375. 375. Tu decimal je. 8. 38. 8 per 38 Per apa nama dia mesin apa? machine apa pula? Material requisition. Material requisition. Material requisition. Okay. Material Last one. requisition. Ni berapa? RM? 1K bagi 1K. Ringgit. RM1 je dah. Bahagi per? Mesin apa? Mesin hour. Hour. Siap. Belum siap lagi. Okey, inilah step 1, 2, 3 dan 4. So hari ni saya nak masuk sampai step number 4 saja. 3:47 minit. Okey, alhamdulillah masih dalam waktu kelas. So untuk step yang kelima dan step yang keenam kita akan sambung pada minggu hadapan lah. Macam mana kita nak guna step number 5 ni? Macam mana kita nak kira yang ini untuk kita charge to the job. Okey, itu yang kita nak kira. Boleh? Boleh, madam. Okay. So hari ni saya tak tinggalkan homework, saya tak tinggalkan apa-apa. Ke nak homework? Tak nak. Yelah. Study. Study. Tapi okey lah, tak apa, saya tak tinggalkan homework. Cuma hari ni very simple. Jangan lupa kaedah dia sama je macam OHA, step 1, 2, 3, 4. Cuma macam saya katalah, apa yang saya cerita kat sini, di sini adalah OHA sama macam traditional. So awak kena tahu perbezaan dia kedua-dua. Tapi masih berkisar kepada overhead juga. Okay. So sampai di situ saja untuk yang saya nak cover hari ini. Ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya berkaitan dengan test, assignment ataupun sebagainya? So untuk jawab soalan A ni belum habis lagi ya. Ni baru dalam sebab dia nak kira profit. Kita tak dapat profit, kita baru kira cost driver per unit. Cost. So nak dapat profit mesti ada cost, mesti ada selling price.